Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak cerita kat korang lah. Cik Wah kan. Berkenaan dengan perkara yang saya nampak dekat Jerman ni yang diorang gunakan untuk meningkatkan awareness terhadap ilmu kesihatan mental di sini. Dan saya rasa benda ni sangat penting untuk kita ketahui supaya orang-orang Malaysia boleh replicate benda ni. Sebab saya tahu dekat Malaysia stigma masih tinggi, tak banyak lagi effort untuk meningkatkan ilmu kesihatan mental. Walaupun despite of pandemic, hari tu mungkinlah tengah hype sekali kan, lepas tu tiba dah flat balik dah tak ada dah orang bincang sangat dah pasal ilmu kesihatan mental ni kan. Okay, sedangkan saya rasa ilmu kesihatan mental ni kena tahu on daily basis. Sebab kita akan ada struggle setiap hari, kita akan ada kekangan, macam-macam kekangan lah, ujian kehidupan dan sebagainya. So kalau kita tak ada awareness berkenaan dengan ilmu kesihatan mental ni, bila berlakunya masalah, kita akan sukar untuk pergi mendapatkan bantuan. So sekarang ni saya nak cerita pasal cara-cara macam mana orang Jerman dia buat supaya benda tu boleh sampai ke semua ceruk pelosok kan. Despite of benda ni dia bukanlah orang kata apa subjek wajib di sekolah ataupun di universiti dan sebagainya kan. Okay, so pertamanya adalah ilmu kesihatan mental ni akan dipastikan untuk sampai ke lubuk-lubuk ataupun setiap fasa rakyat mereka. Macam mana dia orang buat? Okay, dia orang akan tembus ke tadika melalui cikgu-cikgu dan ibu bapa. Pertama sekali ibu bapa, dan ibu bapa akan mendapat sort of macam seminar yang telah dihadiri oleh cikgu-cikgu diorang. So akhirnya cikgu-cikgu diorang sampaikan dekat ibu bapa apa yang diorang dapat daripada seminar tu. Contohnya dekat tadika anak saya ada satu badan yang dipanggil Matteo Meo. Dia merupakan satu seorang macam NGO ataupun company yang dia melatih cikgu-cikgu berkenaan dengan isu psikologi anak-anak. Despite of cikgu-cikgu kat sekolah ni, diorang dah ada training sebelum diorang jadi cikgu. Tapi bila jadi cikgu, diorang akan dapat extra training berkenaan dengan ilmu psikologi yang terkait dengan anak-anak kecil daripada umur 1 tahun sehingga ke 6-7 tahun macam tu. Dan kemudiannya setiap satu ilmu yang dah disampaikan tu, diorang akan ada spesifik training dan seminar untuk ibu bapa. Saya pernah hadiri sekali. Memang diorang jemput jugalah psikologis daripada Matteo Meo tu, dan juga cikgu-cikgu akan ada sesi one to one dengan ibu bapa berkenaan dengan perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan kita panggil ilmu anak-anak kan, kelebihan, potensi diorang dan sebagainya. Macam tu juga yang berlaku dekat tahapan seterusnya dekat sekolah. Contohnya anak saya yang pertama ni baru darjah 2, tapi even then walaupun baru darjah 2, lepas dia habis darjah 1 tu, dia akan dapat satu sertifikat kan, Abschluss ataupun kita panggil graduation lah sort of kan, daripada darjah 1 tu. Dalam sertifikat tu dia akan listkan semua perkara, potensi, perkembangan emosi, perkembangan sosial anak-anak, spesifik, customize untuk anak saya. Dia bukan general macam ni tak, dia spesifik untuk setiap satu anak-anak. Dan dalam kelas tu ada dalam 30 orang lah. So cikgu akan buat setiap satu assessment untuk anak-anak. Dia adalah dia punya guideline ni kan, tapi kita akan tahulah apakah yang anak kita akan ada problem, apakah potensi anak kita, apakah perkembangan emosi dia, apakah perkembangan sosial dia. Dan benda tu kita boleh ada perbincangan one to one lah dengan cikgu. Okey, yang keduanya pula adalah di pejabat-pejabat ataupun di ruangan pekerjaan. Setiap company yang saya pernah tahu dan saya pernah bersembang dengan orang yang bekerja di company berkenaan, mereka akan ada satu psikologis organisasi yang akan bekerja secara tak langsung dengan company tu untuk sama ada providekan polisi, untuk nasihatkan company berkenaan dengan isu-isu kesihatan mental, ataupun diorang providekan servis untuk membantu pekerja-pekerja diorang yang mempunyai masalah dalam isu kesihatan mental. So ruangan ni dia akan sampailah, dan juga ruangan kesihatan. Contohnya kalau ibu bapa yang baru bersalin kan, dia akan dapat pamphlet, doktor akan explainkan tentang postpartum depression, postpartum issue, ayah-ayah dilatih sebelum mereka melahirkan anak-anak kan. Dan benda tu diprovidekan oleh sama ada badan-badan NGO ataupun badan-badan kerajaan secara amnya.
So yang keduanya, yang seterusnya pula adalah berkenaan dengan komunikasi secara terbuka berkenaan dengan isu kesihatan mental. So kat Jerman ni sebenarnya kalau korang pergi ke family center ataupun international cafe ataupun kat mana ruangan-ruangan yang kita boleh berbincang berkenaan dengan isu kesihatan mental, diorang secara amnya tak segan, especially kalau kita ada kawan-kawan, kelompok kawan-kawan yang rapat macam saya rapat juga dengan beberapa orang Jerman di sini. Ketika mereka ada masalah selepas postpartum ataupun mereka ada stres menguruskan anak-anak, dia orang akan cakap tau, benda ni tak dianggap sebagai tabu tau. Okay, fine, judgement tu siapa pun boleh buat kan, tapi secara amnya dia orang macam tak ada kata ish, apalah kan cakap pasal benda ni, ish orang gila gamaknya saja. Tak ada, takkan pernah benda tu dibuat secara terbuka macam tu. Secara orang kata apa, subtle ataupun benda yang kita tak boleh nampak tu mungkinlah ada kan, sebab manusia kan. Tapi nak katakan perbincangan terbuka tu diraikan, dan seminar-seminar akan ada, malahan perbincangan bersama kawan-kawan pun benda tu sangat-sangat diraikan. Nak cakap tentang stres, nak cakap tentang perasaan anxious, depressed sebagainya, benda tu sort of benda yang tak menjadi perkara yang pelik, dan kita tak malu untuk berbincang berkenaan dengan benda tu. So ini antara perkara-perkara yang saya nampak dan saya rasa boleh diperhebatkan lagi di Malaysia. So kalau kita dapat sediakan ruangan-ruangan macam ni, insya-Allah kan awareness berkenaan dengan kesihatan mental akan meningkat dan insya-Allah lebih ramai lagi yang akan dapat dibantu. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.